Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama pada pagi yang mulia ini, iaitulah di akhir bulan Syaban, yang tidak berapa hari lagi kita akan menerima kedatangan tetamu yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pendek umurnya tetapi diberi peluang mengatasi umat-umat yang terdahulu yang umur mereka ratusan tahun, dari sudut kedudukan, pangkat, hak istimewa, sehingga kita akan mendahului umat-umat yang terdahulu dan menjadi saksi ke atas mereka. Inilah dia panggil istimewanya umat ini apabila menjadi umat kepada Nabi yang paling istimewa. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia sentiasa ada benda baru. Dia panggil yatajaddad. Pagi, tengah hari, petang, malam dan larut malam. Demikian jugalah jiwa manusia, sukakan perubahan, sukakan kepada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dalam hidup ini, iaitulah hari perayaan, hari kita bergembira. Kegembiraan yang datang dalam sejarah umat ini, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi tengok ada 2 hari mereka tetapkan masa untuk dijadikan hari perayaan ataupun pesta, yang kita panggil karnival ke apa benda. Jadi pesta ini pesta suka-suka, lara kata orang sekarang, main-main saja. Maka Nabi kata qad abdalahumallahu bi khair, Allah Subhanahu wa taala sudah tukar 2 hari permainan dengan 2 hari yang lebih baik, iaitulah 2 hari raya Aidil Fitri wa Aidil Adha. Bila Allah tukar kepada ini, dan kita lihat 2 hari ini dia datang bila? Datang setelah kita melalui hari-hari yang besar. Aidil Fitr datang setelah kita melalui hari puasa yang begitu besar kedudukannya. Aidil Adha iaitulah dilakukan setelah umat ini melalui hari yang besar, iaitulah Yaum Arafah. Menjadi kebiasaan naluri manusia, kita akan tunggu hari-hari kebesaran begini untuk menggilak balik. Maka bila ada munasabah, kita akan ada ingatan, ada persiapan dan persediaan. Nak tunggu setahun ni lama.
Allah Subhanahu Wa Taala kata tak apa, hamba-hamba aku ini suka kepada perayaan, maka diberi satu lagi, dia panggil hari perayaan usbu'i, hari perayaan dalam seminggu, iaitulah hari Jumaat. Hari Jumaat ni patutnya hari kita beraya di setiap minggu dengan pakaian yang baru, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila kita nak pergi salatul Jumaah, supaya kita pakai yang baru, yang cantik-cantik kita punya pakaian. Tidak ada main lagi semaya Jumaat, ada main baju pagoda rumah tinggi daripada muda sampai tua, tidak. Hari Jumaat ni hari kita berhias. Jadi dalam seminggu ada hari, dalam setahun ada 2 hari. Sebelum daripada kedatangan hari itu, diberi kepada kita hari yang besar yang kita akan sambut ini, iaitulah Ramadan. Dan hari Aidil Adha, sebelum daripada itu ada wukuf di Arafah bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang tak mengerjakan haji, diminta supaya melakukan puasa hari Arafah. Ingat, perayaan datang selepas berpuasa. Sebab apa? Nak supaya kita merasai, menjiwai ibadah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para jemaah boleh tengok nanti dalam ayat, boleh tadabbur Al-Quran ini, dia panggil ayatus siyam, ayat puasa, iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Coba tanda dalam nota. Surah Al-Baqarah ayat 183 berakhir dengan ayat 183 hingga 188. Ini ayat ni tidak terdapat, pergilah baca dalam bab mana pun dalam sejarah ini, kita tidak akan jumpa satu ayat yang membincangkan satu tajuk setempat sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan dalam ayatus siyam. Ayat puasa ini hanya duduk di satu tempat. Jadi ayat puasa ini perlu kita tadabbur, perlu kita belajar supaya dapat kita memahami selain daripada fadail, kelebihan puasa itu sendiri dan sejarah perundangan puasa, kita juga nak lihat beberapa hukum yang terdapat di situ. Kalau tuan perhatikan dalam mushaf yang ada di tangan kita masing-masing, alhamdulillah sekarang ni kemudahan sangat banyak. Kita ada mushaf yang bertulis, kita ada mushaf dalam telefon kita, alhamdulillah. Karena itulah saya bimbang hari ini para jemaah sekalian, kalau kita di saat Quran ada di tangan masing-masing tapi kita belum dapat membacanya, maka itu yang kita rasa bimbang. Dan tajuk kita yang kita akan bincangkan, marhaban bi Ramadan, selamat datang Ramadan. Apakah persiapan yang kita buat? Takkanlah dia mari tak ada siap. Ini orang panggil macam kita jemput orang ke rumah, panggil jadi tetamu, tapi tak ada persiapan yang kita boleh buat. Maka ini satu kepincangan. Kamu tahu kan tarikh kami nak datang, bila, jam berapa, pukul berapa, hari apa. Tiba-tiba mari dah tahu pada waktu yang dijanjikan, tengok tuan rumah belum bersiap, mandi pun tak lagi, rumah pun bersepah. Ini apa persiapan yang kita buat? Maka para jemaah kita kena ingat. Cuba tengok dalam tadabbur itu ayat Allah SWT bila sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Bila Allah Ta'ala bawa ini hukum puasa difardukan, maka dinyatakan objektif puasa. Apa dia objektif? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dibukalah ayyam ma'dudat, hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Bila mari ayat Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan bulan turun Al-Quran, faman farada fihinna al-hajj faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
Siapa dia tengok bulan, puasa. Bila selesai kamu puasa, Allah Ta'ala sebut di situ walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa 29 ataupun 30 hari. Tidak ada puasa 31 hari dan tidak ada puasa 28 hari mengikut bulan qamari. Yang kita nak petik di sini walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan Ramadan. Kemudian lepas tu buat apa? Mari zaman kita hari ni, bila nak sempurna Ramadan, mulalah mercun sana mercun sini. Orang nak salat tarawih, kita duk lepas anak-anak kita duk tembok sana tembok sini. Subhanallahil azim. Bertukar air raya kita dengan raya Cina. Raya Cina itu ya zikir yang dia ada pada dia. Kamu umat Islam bukan mercun yang menjadi sambutan raya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Ta'ala kata bertakbir, bergembira dengan bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita dapat melakukan puasa. Untuk apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan perhati tengok ayat 183, la'allakum tattaqun. Nak Tuhan kata aku nak suruh mu jadi orang yang bertakwa. Bila selesai dah puasa, la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Kata ulama tafsir, kalau Tuhan sebut dalam Quran la'alla ni mudah-mudahan, semoga, harapnya. Kalau bahasa kita mengharapkan, narju. Tapi bahasa Allah, bahasa Al-Quran, la'alla bukan makna mengharapkan, memang satu menjadi kenyataan. Allah nak kamu jadi orang bertakwa, setelah kamu berpuasa jadi orang bersyukur. Tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT itulah kita tunjukkan bagaimana aku seorang yang bersyukur. Syukur ini tidak dibuat maksiat, bukan dibuat kemungkaran, kerana orang buat mungkar bukan syukur. Hadza kufrun lin ni'am, ini kufur bagi nikmat Allah SWT. Ini yang kita bimbang, yang kita takut. Jadi alhamdulillah, kedatangan Ramadan pada tahun ini kita mengharapkan sangat. Mudah-mudahan para jemaah sekalian telah bersedia menambut kedatangannya dengan beberapa agenda besar. Di antaranya, tengok di kertas yang kita bagi ini, risalah Ramadan Al-Mubarak. Para jemaah boleh ambil nanti, risalah ni ada 4 siri. Ini siri yang pertama, dalam web Abu Anas Madani itu boleh cari di situ, boleh ambil, sebarkan dan amalkan. Allahu Akbar. Marhaban bisyahril khairi war rahmah. Selamat datang dengan bulan yang baik dan rahmat. Syahrit taubati wal ghufran, bulan yang orang bertaubat dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Syahrul zikri wal Quran, bulan berzikir, bulan baca Quran, bulan tadabbur Al-Quran. Inilah kegembiraan yang besar bagi seorang muslim, nikmat yang tidak terhingga, kelebihan yang sangat agung. Maka kita bersedia menyambut kedatangan ini dengan persiapan ilmu pengetahuan, maklumat kita tentang Ramadan, apa yang kita nak buat dan apa yang tak boleh buat. Alhamdulillah, banyak sudah pengajian-pengajian yang telah dianjurkan, sama ada di masjid kita ini atau di mana-mana masjid yang boleh kita ikuti, yang boleh kita masuk, seolah-olah kita ini mengikuti camp motivasi, camp persiapan diri. Orang nak pergi haji pun dia ada persiapan sampai berbelah siri, kursus asas ibadat haji. Kenapa kita nak masuk Ramadan kita tak ambil kursus persiapan untuk melengkapkan perjalanan kita, rehlah kita dalam bulan Ramadan yang besar ini.
Alhamdulillah, Ramadan disebut dengan nama bulan kebajikan, bulan rahmat. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala buka dalam bulan Ramadan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas, yang telah diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin." Apabila datang bulan pada malam yang pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan telah dibelenggu. Panjanglah perbincangan ulama di sini. Ada mengatakan yang syaitan dia belenggu itu syaitan yang nakal. Yang pentingnya ada kekangan. Tidak begitu bebas syaitan berkuasa pada bulan Ramadan. Kerana itulah Allah, Nabi kita sebut, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Apa makna dibuka pintu syurga? Ramainya orang beribadat di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan akan terasa masjid-masjid terasa mereka dihargai apabila ramainya pengunjung umat itu datang. Masjid terasa meriah, orang-orang yang nak jauh al-ibadah, perasaan kita nak beribadat tu timbul, naik. Cuma kena ingat, agenda mesti dibuat, mesti buat. Setiap orang kena balik buat timetable, jadual Ramadan apa yang kita nak dan apa target yang kita nak buat. Kalau tidak, kita akan hanyut, kita akan leka. Ramadan tahun ini dikata kalau boleh kekalkan momentum yang tahun lepas pun kira dah okey dah. Tak nak lagi tu. Kita nak tahun lepas, alhamdulillah saya bekerja masa ke sana ke sini, dapatlah khatam Quran sekali. Takkanlah tahun ni nak sama juga. Sebab kita ni kita ada KPI ibadat kita. Kerana itulah para ulama mengatakan, apabila seorang itu masuk dalam kubur bercita-cita nak balik semula ke dunia ini walau beberapa minit, hanya untuk menambahkan amal kerana nak menaikkan darjat. Sekarang ni darjat depan kita, di tangan kita, jadual yang kita nak susun, yang kita nak atur. Nabi kata dibuka pintu syurga pada bulan Ramadan. Sebab apa? Manusia bersedia untuk beribadat, jiwa mereka sedang menerima kedatangan syahrul rahmati wal ghufran, bulan rahmat, bulan keampunan Allah. Nabi kata pada dalam hadis, walillahi mutaqa'um minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah SWT ada senarai orang yang dimerdekakan daripada api neraka kullu lailatin, setiap malam. Jadi tak perlu kita duk bagi Ramadan ni bagi 3 macam hadis yang selalu kita baca kan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqu minan nar. Awal rahmat, tengah-tengahnya keampunan, akhirnya merdeka daripada api neraka. Jawabnya kulluha Ramadan kulluhu rahmah, kulluhu maghfirah, kulluhu atqu minan nar. Dalam hadis yang jelas ini, hadis Nabi kata walillahi mutaqa'um minan nar wa zalika kullu lailatin, merdeka daripada api neraka ni setiap malam. Kenapa kita nak tunggu akhir? Nanti akhir ya, sekarang ni baru rahmat, ini belum lah. Itu hadis itu dipertikaikan oleh para ulama, mengatakan tidak sabit. Pembahagian 3 Ramadan, Ramadan semuanya rahmat, Ramadan semuanya maghfirah, Ramadan seluruhnya itqum minan nar. Jadi kita nak biar kita dapat setiap malam senarai, disenaraikan orang ini termasuk orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Alhamdulillah, kita lihat manusia menyambut Ramadan, orang-orang yang beriman dengan perasaan, dengan jiwa yang begitu bersemangat. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan kena tanda, bila kita masuk Ramadan, iaitulah bulan apa? Dia kata bazar naik dah tu. Macam-macam orang sambut Ramadan. Tuan-tuan perasan tak? Nak mari masjid lalu kat restoran, selamat datang Ramadan. Itu orang restoran. Sebab apa ahli-ahli restoran ni sibuk dengan Ramadan? Sebab Ramadan lah bulan orang makan banyak. Termasuk menu-menu yang tak ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan, yang duduk dalam muzium pun keluar balik musim Ramadan.
Seolah-olah bulan Ramadan ini bulan nak makan, bukan bulan nak mengekang nafsu. Pergi kat supermarket lama air raya dah, siap lagu-lagu air raya dah. Sebab supermarket kata orang nak raya ni orang beli banyak, nak tukar tu nak tukar ni banyak benda. Orang yang beriman mengetahui bahawa Ramadan ini bulan nak mendidik jiwa, bulan nak menaikkan darjat daripada manusia biasa seperti hari ini kepada darajatul malaikah, darjat para malaikat. Malaikat dia tak makan, tak minum, tak kahwin. Kita pun belajar dalam buku kita ni, iaitulah Ramadan bila kita puasa, apa yang kita tak boleh buat, menahan diri daripada makan, minum, syahwat dan lain-lain. Itu ya kerja kita yang kita boleh faham setakat tu. Tapi kita tak tahu Ramadan nak mendidik jiwa, mendidik nafsu supaya menjiwai perasaan sebagaimana orang-orang yang lemah, orang yang tidak berdaya merasainya, dan lebih daripada itu nak menjiwai kedudukan kita dengan Allah Azza wa Jalla, bahawa aku patuh padamu ya Allah, meninggalkan segala perkara yang halal semata-mata kerana Allah. Allah sebut dalam hadis yang qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Tuhan kata mereka tinggal makan, minum, syahwat kerana aku. Memang kerana Allah Ta'ala. Kalau nak kerana manusia, siapa dia nak masuk dalam rumah kita? Kita masuk siap-siap pada waktu malam, tengah hari boleh makan. Orang tak tahu. Penjaga maksiat pun takkan nak pergi ketuk pintu rumah seorang-seorang. Dijangka orang ni buka puasa kot dalam rumah. Itu bukan kerja dia. Kalau dia pergi rumah kita pun tak wajib kita buka pintu rumah kita. Dan bulan mendidik jiwa, mendidik kehendak kita, iradah kita. Aku ni ke mana hala tuju sebenarnya? Sebelah bulan kita duduk dalam suasana yang biasa. Bila bagi bulan Ramadan tak boleh berubah. Bila bagi Ramadan tak boleh nak naik taraf. Duduk di situ, di tempat ibadat, banyak duduk di masjid, duduk bersama dengan Quran, tinggalkan benda-benda yang leka, yang lalai belum pada ini. Kenapa tak boleh? Sebab kita tidak bersedia. Allahu Akbar. Bagaimana orang-orang mukmin tidak bergembira dengan Ramadan setelah mereka mengetahui ma'a'addahullah, apa yang Allah Ta'ala dah sediakan kepada orang berpuasa, sehingga syurga disebut dengan nama Rayyan. Syurga Ar-Rayyan ini khas untuk orang puasa saja. Dan dalam hadis Nabi kita salah sebut, kullu amali bani Adam yudha'af. Semua amalan-amalan ada itu digandakan, 1 hingga 10 hingga 700. Tuhan kata illa saum, kecuali puasa. Puasa tidak ada limit gandaan. Allah SWT nak beri berapa, dia beri. Jadi kita dah tahu dah, puasa Allah Ta'ala sediakan begitu besar. Dan bulan puasa pula kita lihat, apabila diizinkan oleh syarak, dapat kita melakukan salat qiyamul lail secara berjamaah. Berbeza dengan malam-malam yang lain, tidak dianjurkan, tapi Ramadan dibenarkan supaya mendirikan salat tarawih berjamaah. Kerana apa? Kerana Allah SWT yang maha berkuasa mengetahui hamba-hamba dia ni kalau duduk seorang-seorang sukar untuk melakukannya. Tapi dengan kita mari ramai, masjid kita pula Masya Allah dapat menyediakan jemput imam yang bacaannya menarik, boleh menyentuh perasaan. Kalau boleh, ini cadangan sajalah, kalau boleh imam yang akan bertugas, contohnya malam ni sudah tarawih, besok nyatakan tarawih malam besok kita akan mula daripada ayat sekian kepada ayat sekian. Makmum boleh bersedia. Waktu mereka tadabbur Al-Quran, tadarusul Quran selepas salat asar, contohnya kita kata ayat yang akan dibaca oleh imam pada malam ini bermula daripada ayat surah Baqarah ayat 50 sehingga ayat 100. Kita baca, memahami isi kandung, supaya nak selari bila imam baca dengan suara yang merdu,
dengan kepahaman yang telah kita bersedia dalam minda kita ayat ini dibaca, ayat yang menyentuh tentang syurga, kita mohon ya Allah, Allah marzuqnal jannah. Ayat yang sentuh tentang azab, kita kata a'udzubika minan nar, aku minta berlindung daripada Allah Taala daripada api neraka. Ini amalan para ulama salafus salih. Kadang-kadang mereka mengulangi satu ayat sahaja. Satu ayat saja diulang malam sampai subuh. Sebab ayat ini menyentuh perasaan, setiap kali dibaca akan menyentuh perasaan yang boleh menitiskan air mata, mengalirkan air mata, menggugurkan perasaan besar diri, perasaan manusia tidak mau kembali kepada Allah SWT, kerana Al-Quran kitab hidayah, kitab petunjuk, syifa'un linnas, menjadi penawar bagi manusia. Di mana lagi tuan-tuan nak cari penawar hati lebih daripada Quran? Hari ini kita sibuk dengan benda lain. Bila nak cari penawar hati, pergi cari air selalu. Air mineral yang harga RM1 sudah naik 10. Sebab apa? Sudah dijampi. Ayat Quran tak turun untuk dijampi, turun untuk hati manusia, menerimanya dengan bacaan, dengan tadabbur, dengan kita menjiwai apa yang kita baca. Cuba kita lihatlah, banyak cerita-cerita apabila kita masuk dalam tajuk Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dibawa contoh-contoh para ulama salafus salih. Mengapa mereka baca Quran boleh menangis? Kenapa kita tidak menangis? Kenapa kita baca Quran seolah-olah Quran turun untuk orang lain, tidak turun untuk kita? Saya tidak mampu untuk menghuraikan secara panjang. Mungkin para jemaah boleh tengok dalam Abu Anas Madani tadi, bacaan kitab Mau'izatul Mukminin. Tuan-tuan boleh baca kitab Mau'izatul Mukminin, bimbingan mukmin. Ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini telah menyenaraikan beberapa ciri-ciri bacaan Al-Quran secara zahir. Baca secara zahir, adab dia. Kemudian dibawa 8 ciri bacaan Quran secara batin, iaitulah secara tadabbur yang boleh menyentuh perasaan kita. Di antaranya, kita kena menjiwai bahawa Quran ini turun untuk aku. Bila kita baca Quran, biar kita terasa Allah berkata-kata dengan kita. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba yang banyak buat benda-benda yang tak baik atas diri mereka, la taqnatu, jangan putus harap. Jadi bila baca ayat, kita menjiwai dalam jiwa kita besarnya ayat ini, sebab besarnya Tuhan kepada ayat Allah Ta'ala yang menurut Quran. Kemudian Quran itu bercakap, khitab, tuju kepada kita. Jadi kalau kita anggap Quran ini bercakap dengan orang lain, yang macam sebahagian masyarakat kita hari ini, langsung waktu hidup tak sentuh Quran, Quran ini diberi kepada dia apabila dia mati malam. Maka kita tidak tahu, tidak mahu hari ini kita dalam bulan Ramadan ini kita bertarah mayat hidup. Quran ni tunggu hari mati saja baru kita baca, tapi waktu kita hidup kita tidak ada. Dan hari ini pula dia panggil satu sistem, dia panggil penswastaan doa mak bapak di bulan Ramadan. Saya tak tahulah tuan-tuan tengok tidak borang ini, saya namakan ini projek swasta doa kepada mak bapak. Dalam syarah ana kepada kitab Keindahan Islam, Keindahan Islam ini satu buku yang kita kumpulkan rahsia ataupun hikmat Islam. Kenapa begini? Di antaranya bila sebut isu tentang ibu bapa. Ibu bapa setelah dia memberi segala kasih sayang kepada kita, dia tidak lagi mengharapkan apa-apa bila mereka mati selain daripada doa daripada anak yang soleh. Solehkah kita sebagai anak? Baikkah kita sebagai anak? Buat berbakti pada ibu bapa ke sebagai anak? Kalau tak mampu, lidah ini berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pada setiap kali kita salat, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, nak kata hak ni pun tak boleh, terpaksa kena swasta kepada orang lain untuk berdoa kepada mak ayah kita. Siapa kita? Mengapa sampai begini jafa, keringnya hubungan anak dengan bapa?
Karena itulah saya kata projek perswastaan ini satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Patut anak saja. Kalau Musa yang pada bapa berdoa mengalir air mata, ya Rabbi, bulan yang mulia, Nabi mengatakan setiap malam ada pemerdekaan daripada neraka, bebaskan saya, mak ayah saya, nenek-nenek saya, orang yang saya sayangi daripada api neraka. Tak boleh kata macam tu. Kelu lidah nak cakap seperti ini. Subhanallah. Inilah hubungan kita. Kadang-kadang kita lihat bukan salah ibu mengandung, kita yang bersalah tidak memberi didikan kepada anak-anak supaya mereka merasai hubungan kita dengan mereka intim, mantap, di waktu hidup cara orang hidup, setelah kita mati dengan cara orang yang sudah mati. Jelas dalam hadis Nabi SAW mengatakan, doa anak Adam itu waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa kepada ayah. Alhamdulillah, pahala yang begitu besar disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian kita dapat salat tarawih dengan pahala yang Nabi janjikan dalam hadis yang sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia berdiri pada malam Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman dan mengharapkan pahala. Hadis ini jelas. Nabi kita telah memberi tawaran yang sangat istimewa kepada kita, iaitulah hadis muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Berdiri imanan wa ihtisaban, dua syarat. Iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosa yang lepas. Subhanallah. Karena itulah saya rasa terkilan kalau ada lagi di masjid-masjid, di surau-surau kita duduk lekat lagi satu stiker iklan kelebihan salat tarawih pada setiap malam. Hadis itu hadis palsu. Dalam kitab hadis maudhu', hadis palsu pun tidak ada. Itu makna rekaan kemudian. Jadi tak perlu, kita cukuplah dengan hadis yang sahih ini, muttafaqun alaih dalam kitab kita ini. Yang lebih lagi peluang yang besar, kenapa orang Islam tidak bergembira dengan Ramadan, tidak bulan Ramadan? Allah Ta'ala ada janji syahrul Ramadan allazi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Memburu malam Lailatul Qadar bila 10 akhir Ramadan. Jangan terperangkaplah, tak apa, aku pergi malam 27 garanti dah boleh. Yalah, kita duk cari garanti, sedangkan para ulama telah memutuskan bahawa Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Ada kala malam 21, malam 23, malam 25, tapi naknya layalil al-witir, pada malam-malam yang ganjil dia punya bilangan. Baik, jadi kesimpulannya Nabi ajar kepada kita, bila masuk 10 terakhir Ramadan, semuanya iktikaf. Ini saja pengembaraan rohani. Tak perlu kita mengembara ke luar negara, pergi ke sana sini untuk mengabdi, beribadat kepada Allah SWT. Duduk di masjid kita pun cukup, tapi duduk 10 akhir Ramadan beriktikaf, kerana nak mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mesti akan datang. Pasal orang tanya, Lailatul Qadar ni saya tak pernah dapat, macam mana nak dapat? Tak payahlah tunggu macam cerita orang tua zaman dulu. Bila dia tengok malam Lailatul Qadar ni, mari kita pergi cari, pergi dekat perigi, bunyi suara dalam perigi, dalam telaga, dia tengok, jatuhkan tali, oh berat, dia kata dalam ni Lailatul Qadar. Panggil orang kampung naik, rupanya orang buta jatuh dalam telaga. Dia kata nasib baiklah mu mari, kalau tidak mati sejuk aku dalam ni. Itu kepahaman cerita lama, cerita karut, cerita apa ni. Biarlah orang nak buat cerita, tapi Lailatul Qadar tu dia datang. Cuma janganlah duduk SMS kau ustaz pagi. Oh, semalam ustaz dekat masjid saya ni saya tengok suasana gini-gini, Lailatul Qadar kata. Oh, kalau tanya anak tak akan jawab. Sebab kalau kita jawab mungkin Lailatul Qadar dah, esok tak dah dapat Lailatul Qadar, pergi apa lagi 1000 bulan kita sudah gandaan sudah dapat. Jadi tak perlu lagi esok pergi. Allahu Akbar. Dia nak main shortcut selalu buat kita ni. Benar. Dia shortcut. Tak payah pergi dah. Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Sebab apa? Satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, nak pergi beritahu pada umat dia Lailatul Qadar dah datang. Bila Lailatul Qadar? Bila Nabi masuk di masjid, ada sahabat sedang yatasyajaran, sedang berbantah. Nabi tak jadi bercerita. Nabi kata, aku mau keluar nak beritahu pada kamu Lailatul Qadar, kamu duk bantah kat sini pula. Nabi SAW beritahu kepada sahabat, boleh jadi Allah Ta'ala sembunyikan ini lebih baik, khairul lakum, lebih baik bagi kamu.
Macam mana agak tuan-tuan? Baik tahu ke baik tak tahu? Jawabnya baik tak tahu. Sebab kalau tahu, sebulan dia tak pergi. Confirm malam ni imam dah isytihar, malam sekian Lailatul Qadar, penuh masjid. Tutup jalan. Semua orang datang kerana cukup dah bagi dia, yang lain-lain tak perlu. Confirm dapat Lailatul Qadar. Itu confirm dapat. Yang kedua, berlaku khilaf yang besar. Bila sebenarnya malam Lailatul Qadar tu? Ikut kalender, mana boleh? Bulan Hijri ni kena tengok kena tengok hilal anak bulan. Kita tak tengok anak, akhir sekali malam ni kau malam esok terlepas belaka, jawab dia. Macam cerita puasa hari Arafah. Banyak orang terlepas kan? Allah. Jadi alhamdulillah kita telah ada Lailatul Qadar. Jadi boleh ke tidak kita mengucap tahniah dengan kedatangan bulan Ramadan? Jawab lagi pandai ulama mengatakan boleh. Kita kata alhamdulillah. Contohnya kita tulis SMS, taqabbalallahu minna wa minkum. Allah SWT beri kepada kita kekuatan. Allah SWT beri semangat dengan menyambut Ramadan. Tapi tak perlu tulis kat kain. Kita ucap, bukan kain yang ucap. Kalau tulis dalam masjid ni, saya minta maaf lah. Setengah orang masjid besar tulis selamat datang Ramadan. Saya tanya kawan-kawan kita, kalau tak tulis Ramadan tak datang. Ramadan bukan macam tetamu kita, wakil rakyat nak mari kampung kita akak mudah nak minta projek dengan dia, itu lain. Ramadan ni bukan diangkat kain kedatangan, tapi kita ucap kepada sahabat-sahabat kita, Ramadan, selamat datang Ramadan, mudah-mudahan amal kita bertambah tahun ini. Cantik ayat-ayat. Kita kata sedemikian, kain-kain rentan yang kita nak tulis Ramadan itu, tulislah perkataan-perkataan yang boleh orang baca menimbulkan kesedaran. Ramadan, bulan Al-Quran. Bagaimana saudara? Apa persiapan kita memahami Al-Quran? Letak tarikh pula situ. Masjid kita ada perintah tadabbur Quran 5 kali, 10 kali untuk bulan Ramadan. Lebih menarik daripada selamat datang Ramadan. Sama dengan kita dengan restoran dengan masjid. Buat apa? Orang restoran dia ada perangkat dia tu, RM75 buka puasa. Tahun lepas saya cek RM120 yang paling mahal buka puasa. Ini puasa apa ni macam ni? Puasa-puasa ni orang tahan nafsu, mengekang nafsu daripada duk ikut perangai buat-buat ni, barulah kita boleh. Jadi ini kata para ulama, kita boleh mengucap selamat datang Ramadan. Mungkin perbincangan kita al-isti'da' di Ramadan, kita jangan duk tanya selamat datang saja, duk main selamat datang Ramadan. Apakah persiapan kita Ramadan? Yang pertama, ada orang menyambut Ramadan ini yasta'idu bi ikhlasil qalbi. Ikhlas dah hati dia, semangat nak terima Ramadan. Tashihun niyah, kita dah betulkan niat kita, aku Ramadan tahun ni insya-Allah nak sekian-sekian. Kalau tuan-tuan tengok dalam TV 9 minggu lepas, di antara baik di bulan Ramadan tajuk, tengok dalam rakaman hari yang ketiga, saya dah senaraikan lebih kurang dekat 10 perkara niat untuk menyambut Ramadan. Jangan tukar niat pula. Dah 3 tahun dah tak tukar kursi, tahun ni tukar. Kain lansir tahun lepas warna kuning, tahun ni merah. Lah, itu niat apa? Tak payah dia niat tu. Tak mari Ramadan pun tak apa. Tapi niat yang pertama sekali letak ikhlas lillahi ta'ala. Aku tahun ni insya-Allah tak mau lari tarawih. Tahun lepas Allah sibuk banyak, kurangkan sikit segala kesibukan dunia ini, kita tangguhkan kesibukan dunia ini. Kalau tak sempat dihabiskan bulan Syaban, kepada bulan Syawal yang akan datang. Ini kata orang zaman dulu bersiap untuk datang Ramadan ni, siap dengan puasa, dengan apa. Zaman kita ini terbalik, 3 bulan makan dipanggil. Iaitulah makan sebelum Ramadan. Bulan Syaban sibuk dengan tahlil banyak sangat, makan juga. Mari bulan Ramadan banyak pula moreh lagi, buka puasa lagi. Alhamdulillah rezeki tu beri. Lepas raya pula rumah terbuka, buka sungguh, sampai dekat nak puasa 6 pun sukar. Memang cabaran lah bulan raya. Jadi kita kena buat persetujuan juga. Jangan buka rumah terbuka kecuali setelah 20 Syawal. Biar orang puasa dulu awal-awal ni. Ni last minute, Allahu Akbar. Berapa hari lagi tinggal puasa 6? Tinggal 6 hari lagi. Syawal tinggal berapa hari lagi? Tinggal 5 hari lagi. Macam nak puasa tahun ni? Allah, tak pergi rumah kawan, habis rumah kawan macam ni. Kena buat persiapan, buat perjanjian MOU sama-sama kita tidak akan buat rumah terbuka ni kecuali akhir Syawal, setelah meraihkan kawan-kawan yang telah khatam dia punya Ramadan, dia telah khatam juga puasa 6 hari.
Kita tak namakan perayaan puasa ni hari raya 6, tak ada dah. Raya kita ittifaq dah tadi 2 hari je dalam setahun, iaitulah Idul Fitri dengan Idul Adha. Id Sita tidak ada, hari 6 tidak ada. Jadi orang lain mentashihkan niat dan azam. Saya letak di situ senarai, tuan-tuan boleh buat senarai sendiri, senarai apa yang aku nak buat. Ini penting, ini senarai dalam kertas tu. Di sini saya senaraikan beberapa perkara yang perlu kita buat, nanti kita baca secara ringkas depan ini. Ikhlas, niat yang baik, dan iqbal. Iqbal maksudnya hati bersedia. Duk tunggu 3 hari lagi nak puasa ni, macam kita nak tunggu malam pertama kahwin dulu. Sebut malam kahwin baru semangat belaka tak? Allah dia kata, ustaz, 50 tahun dulu pun ingat balik. Kau tak ingat dah? Siapa boleh tak ingat dah? Ingat. Malam pertama bersedia tu, macam-macam persiapan buat. Jadi malam kita nak terima Ramadan, bersiap sedia. Allahu Akbar. Ini para penceramah-penceramah pun digalakkan supaya menceritakan kepada masyarakat, iaitulah supaya beri motivasi biar masyarakat kita ni ingat. Di antara manusia, itu manusia kategori yang pertama yang kita nak iaitu menyambut Ramadan dengan persiapan diri. Dan ada di kalangan manusia juga menyambut Ramadan dengan senarai-senarai shopping, nak beli tu beli ni. Maka akhir sekali Ramadan seluruhnya bulan beli belah, menghabiskan sana sini, tak cukup dengan kedai kecil, kedai besar. Anak merkik, mak merkik, dia pergi belaka. Jadi buat apa macam ni? Kan? Jadi yang kita naknya persiapan orang macam ni dilarang kerana banyak sangat israf, pembaziran berlaku di bulan Ramadan. Ini saya bimbang. Dia kata tak boleh ke kita buat majlis buka puasa grand besar-besaran? Tak perlu grand. Yang kita nak beri kesedaran kepada masyarakat, iaitulah berbuka puasa secara sederhana. Yang grandnya ibadat bulan Ramadan. Bukan puasa tak apa, tidak grand pun, sebab saya bimbang hari ni nampak macam banyak pembaziran berlaku di bulan Ramadan. Makanan banyak sampai mereka tak boleh nak bergerak pun ada. Di antara perkara yang kita mengelakkan iaitulah pembaziran kepada masa dan waktu. Ini satu benda yang patut kita lari daripadanya. Baiklah para jemaah, cuba lihat di kertas yang ada di tangan kita tu. Jadi kita sudah setuju bahawa persiapan untuk datang Ramadan ini cukup besar. Kita hari ini pun sudah bersedia untuk kedatangannya. Jadi dalam risalah Ramadan ini kita mulakan dengan kelebihan puasa. Yang pertama sekali, bila mari Ramadan kita kena puasa. Bagi jemaah wanita, dinasihatkan supaya tidak mengganggu perjalanan hidup dia dengan pergi klinik ambil pil, menahan haid dan sebagainya. Kononnya dia nak puasa penuh tahun ni, tak mau qada, dia nak salat tarawih sepenuhnya. Kita kena ingat, kadang-kadang bila makan ubat ni mencelarukan haid dia lebih dahsyat daripada yang lain. Jadi kita ikut tabi'i, kalau dijangka 10 akhir kita mari haid, maka 20 yang terawal ni pecut betul-betul. Bila malam kita tak boleh salat, malaikat ada senarai dengan dia ni memang 3 juzuk 3 hari sekali, 3 juzuk sehari dia baca Quran, dia salat tarawih tak lari bersama dengan imam. Oleh kerana hari ni dia sudah mari uzur, maka ditulis pahala qiyamul lail penuh sebagaimana yang dia buat 20 hari yang terawal di bulan Ramadan. Jadi tak payah buat reka-reka cerita, tak payah kita nanti ambil pahala pencen kerana tak dapat pergi masjid. Itu dah buat benda lain pula. Ada orang muslimat ni tanya, dia kata, ustaz saya nak pergi juga masjid bulan Ramadan, buat macam mana nak sudah dapat pahala? Kata pergi boleh, nak solat tak boleh, nak masuk dalam masjid pun dilarang oleh sebahagian ulama fiqh. Habis dia nak jadi apa? Dia duduk kat belakang masjid, dia tolong jadi babysitter, tolong ngasuh anak orang. Mu pergi semayang betul-betul, jangan khusyuk, aku jaga anakmu. Besar pahala tu. Dah.
tolong hidang, moreh dan sebagainya. Masih banyak lagi amalan-amalan yang tak boleh buatnya solat dengan baca Quran. Yang lain tu alhamdulillah terbuka luas peluang depan dia. Ini yang pertama sekali kita letak berpuasa, kerana itulah asas kepada Ramadan itu berpuasa. Yang kedua, Ramadan dengan membaca Al-Quran. Jangan lupa, bila mari Ramadan, baca Quran lah yang menjadi tempat untuk kita beribadat dalam bulan Ramadan. Sebab Tuhan gambar dalam Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini khas tumpukan baca Quran, sehingga para ulama yang besar berhenti daripada kuliah semata-mata nak menumpukan kepada baca Quran. Nak tumpu baca Quran tu dia berhenti mengajar. Kita hari ni nak berhenti apa? Mengajar pun tidak, baca Quran awal apa tidak. Cuba fokus, letak selalu target. Macam-macam orang buat hari ni. Nak suruh dapat khatam Quran sekian, baca berapa muka surat pagi, petang, tengah hari. Dalam kesibukan kita bekerja, kita masih lagi ada peluang sedemikian. Alhamdulillah. Coba tuan-tuan baca dalam cerita Quran ni. Macam mana ulama-ulama zaman dulu diceritakan, Imam Syafi'i rahimahullah boleh khatam Quran sebanyak 60 kali bulan Ramadan. La ilaha illallah. Itulah sebab saya selalu sebut, sambil kita bergurau tapi menyentuh perasaan, iaitu bagaimana tuan-tuan nak dakwa, nak jawab depan Allah, saya tak pandai nak baca Quran ya Rabbi. Walaupun kita beranak atas rumah orang Islam, kita dengar nenek kita, atuk kita, opah kita, ayah kita, mak kita baca Quran daripada kita budak lagi. Tapi dah besar ni tak dapat juga baca Quran. Subhanallah. Di saat akhir dunia nak kiamat ni, pen tolong baca Quran dengan kita tak tolong kita baca sendiri. Malu ke tak malu? Tak terasa ke kita ni bersalah? Jadi kalau terasa, carilah kelas-kelas pengajian Quran. Kalau mampu langsung kita tak boleh baca Quran, belum bersedia, belum dapat masuk kelas, baru dapat kesedaran, cari program tadarus Quran, kita duduk dalam majlis tu. Ikut sekali, pahalanya akan dapat sekali dengan kita insya-Allah. Yang ketiga, isu qiyamul lail. Qiyamul lail ni termasuklah solatut tarawih, solat witir, itu dia panggil qiyamul lail. Jangan buat cerita nakal. Ada orang bagi cadangan, dia kata, ustaz, kita lepas maghrib tak ada kerja dah, lepas buka puasa, kenapa kita tak solat tarawih lepas maghrib? Jangan duk buat cerita nakal lah. Waktu tarawih tu masuk bila? Apabila selesai solat isya, setelah daripada ratibatul isya. Ratibatul isya tu solat ba'diyah isya, selesaikan yang tu dulu, barulah kita mula dengan qiyamul lail, dengan tarawih. Dia setengah tu dia jamak selalu dah. Aku tak main sunat dah, pakai jamak lah. Lain. Ratibatul isya, solat ba'da lepas isya, itu satu solat. Kemudian barulah kita mula dengan salatul tarawih. Isu salatul tarawih ni saya tak tahulah nak bincang lagi ke tidak. Berapa rakaat kita nak solat, berapa rakaat, itu terpulanglah masing-masing. Tak payahlah kita duk kelahi lagi dari sudut bilangan, dari sudut kuantiti yang kita nak, jadi dari sudut kualiti. Kalau kita mampu solat 8 rakaat, sudah pukul 10.30, dengan bacaan yang begitu tartil, bacaan yang begitu teratur, yang boleh menyentuh perasaan, menghayati bacaan dengan baik, lebih baik daripada kita ekspres 20, sudah lebih cepat daripada itu. Itu para ulama mengatakan bilangan ini terbuka maftuh. Imam Syafi'i kata, aku solat di Masjid Nabawi, di tanah Masjid Haram 39 rakaat. Yang kita nak pada jemaah sekalian tengok dalam hadis yang saya letak di sini, iaitulah innahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa solat bersama dengan imam sampai sudah. Ini hadis ni kena besarkan. Pihak masjid boleh tulis besar, letak dekat pintu. Siapa solat dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail sampai subuh. Kita balik di rumah kita tidur, kerana nak kerja esok, pahala kita berjalan. Orang ni qiyamul lail walaupun dia tidur. Tuan-tuan rugi kalau balik tengah jalan sampai setengah malam, setengah tarawih, lari dah atas alasan bilangan rakaat, tak boleh lebih daripada 8. Ulama besar sudah bincang isu tajuk ni. Saya pun sudah bawa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama
Ahlus Sunnah ini yang menyebut isu bilangan ini satu isu yang terbuka, tak perlu 8. Yang betulnya jangan lari tengah jalan. Kalau masjid kita ni setuju, kita tak mau lari dengan syarat buat 8, buat 8 je lah. Cuma mungkin timbul isu tazkirah ni boleh ke tak boleh. Jadi ramai penulis-penulis, ulama-ulama, para pendakwah mengatakan tidak menjadi masalah kita mengadakan tazkirah ketika malam Ramadan ini, terutama sekali orang-orang datang bulan Ramadan ini semangat betul. Cuma kena bincang dengan jemaah, setuju ke tidak nak tazkirah tengah-tengah tu berhenti rehat 10 minit tazkirah, ataupun kita habiskan tarawih batu kita tazkirah. Kalau pandangan saya setuju tamatkan tarawih baru tazkirah. Sebab orang mempunyai hajat masing-masing. Ada orang nak cepat, ada orang yang anak nak pergi klinik, ada macam-macam lah manusia ni kan. Ada setengah tu kawan-kawan kita balik daripada pejabat, tak sempat balik rumah. Kalau balik rumah tak sempat tarawih, dia solat, dia berhenti di masjid tengah jalan solat tu tarawih. Jadi kita beri peluang pada orang macam ni, lepas solat tarawih mu nak tunggu lagi, tunggu, nak tak nak tunggu boleh balik, sebab pahala qiyamul lail sudah full, sudah komplit. Kalau diterpaksa kena, ada setengah orang kata tak apa, dia nak dia solat tengah jalan, lepas tu dia balik tak dapatlah pahala qiyamul lail tadi, rugi dia. Biar sudah tarawih dulu. Kalau kita ada tazkirah, mungkin kita cepatkan sikit bacaan, tamat tazkirah. Orang nak pergi, orang nak dengar, ahlan wa sahlan, duduk. Itu pandangan saya, wallahu alam. Masing-masing ada. Tapi saya suka beri peluang pada orang, tidak menyusahkan orang. Orang ada yang orang ni tak tahan dia punya wuduk, nak tahan ni, orang panggil kembur perut kalau tunggu lama sangat ada. Jadi kita biar dia boleh rehat-rehat sambil dengar ceramah, kan lebih baik. Jadi isu inilah yang saya nak bangkitkan, isu jangan lari di tengah tarawih. Lari tengah tarawih ini masalah. Ia kepak banyakkan bersedekah. Sedekah yang utama selain daripada kita beri sedekah kepada orang fakir miskin, iaitulah sedekah beri makan orang buka puasa. Tapi jangan israf, jangan membazir, jangan lebih sangat. Saya minta maaf dengan pihak masjid kalau saya menyatakan pandangan saya dalam isu ni. Kebanyakan masjid dia panggil buka puasa eksklusif. Malam yang pertama dibuat oleh orang ni. Orang-orang masjid pun mari tengok senarai. Malam ni siapa? Tengok, ini orang hebat ni. Semangat lalu nak pergi buka puasa. Ni malam ni siapa? Alah Pak Cik ni. Pak Cik ni biasa ayam goreng gitu ya tu. Tak semangat nak pergi. Kenapa kita tidak ambil pahala ni? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia beri makan orang buka puasa, baginya meraih pahala orang puasa penuh. Dapat meraih pahala puasa penuh, pahala orang tu. Jadi kalau kita eksklusif, bermakna malam tu saja kita dapat pahala, malam lain tak dapat. Jadi pihak masjid lebih baik catukan dana yang ada, kita letaklah satu malam RM3,000, catukan untuk malam ni siapa punya, semua penderma telah menyumbang untuk buka puasa hari ini. Jadi semua penerima menerima pahala tersebut setiap hari, 29 hari atau 30 hari dapat pahala. Tapi kalau kita eksklusif, kita dapat hari itu saja, satu. Yang kedua, masalah pertemuan jadual ni. Tengok, hari ni orang ni, hari ni orang ni, hari ni orang ni. Kita nampak, iyalah, niat tu tahu dah, ikhlas masing-masing. Tapi timbul di kalangan ahli-ahli nak buka puasa ni ada perbandingan. Biasa kalau tahu lepas, kalau penganjur ni tak banyak. Jadi kita ingatlah tuan-tuan, kita puasa, Allah Ta'ala sebut min ajli, kerana aku. Kita jamu orang buka puasa juga min ajli, kerana Allah, bukan kerana nama kita terpampang di dinding masjid, bukan kerana orang puji menu kita sedap, tapi biarlah mereka berbuka puasa dan kita dapat meraih pahala mereka setiap hari. Tuan-tuan boleh fikir, boleh tengok, ini beberapa isu Lailatul Qadar dan lain-lain itu. Banyak lagi tazkirah yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita nanti insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sebut pada pagi ini. Ahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Inilah persiapan yang kita nak buat. Mudah-mudahan sentuhan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk meningkat naik darjat Ramadan kita pada tahun ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.